Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan pengenalan kepada tenaga lestari pengurusan dan kecekapan tenaga di kampus untuk subjek Electrical dan Elektronik Teknologi. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Muhammad Adib Haikal bin Razali dengan nombor matrik 277914 sebagai ketua kumpulan ini. Yang kedua ialah Siti Amirah Zahra binti Abdul Karim dengan nombor matrik 277925. Seterusnya ialah Muhammad Naim bin Hashim dengan nombor matrik 277943. Yang keempat ialah Tengku Syazwana binti Tengku Razman dengan nombor matrik 277981. Yang terakhir sekali ialah Nurul Izzah binti Muhammad Razi dengan nombor matrik 278028. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adib Haikal bin Razali, nombor matrik 277914. Saya akan memulakan untuk tugasan ini dengan pengenalan kepada tenaga lestari, pengurusan dan kecekapan tenaga di kampus. Seperti yang kita sedia maklum bahawa di Malaysia terdapat pelbagai isu berkaitan perubahan iklim yang telah mengakibatkan bencana yang besar kepada semua masyarakat dan kehidupan. Justru itu, pihak Universiti Utara Malaysia ataupun UUM perlu mengambil langkah yang drastik bagi menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi, kami akan menerangkan kepentingan penggunaan dan kecekapan tenaga lestari untuk di kampus. Di samping itu juga, kami akan lampirkan cadangan untuk pihak UUM lakukan secara bersama. Apakah yang dimaksudkan dengan gas rumah hijau? Di sini, definisi gas rumah hijau adalah gas atmosfera yang menyerap dan memancarkan radiasi dalam lingkungan haba inframerah. Proses ini adalah penyebab utama kesan rumah hijau. Antara gas rumah hijau utama yang terdapat dalam atmosfera bumi adalah wap air, karbon dioksida, metana, nitrooksida dan ozon. Terdapat 7 punca gas rumah hijau daripada manusia. Yang pertama ialah karbon dioksida, yang kedua ialah metana, yang ketiga ialah nitrous oksida, yang keempat ialah klorofluorokarbon, yang kelima adalah wap air, yang keenam adalah hidrofluorokarbon, yang terakhir adalah HFCS. Bagi yang pertama iaitu karbon dioksida. Ianya dikeluarkan melalui proses mula jadi seperti respirasi dan letusan gunung berapi dan melalui aktiviti manusia seperti penebangan hutan, perubahan guna tanah dan pembakaran bahan api fosil. Yang kedua ialah metana, gas hidrokarbon yang dihasilkan melalui sumber semula jadi dan aktiviti manusia termasuk penguraian sisa di tapak pelupusan sampah, pertanian dan pengurusan baja yang berkaitan dengan ternakan domestik. Yang ketiga iaitu nitrous oksida. Ianya dikeluarkan semasa aktiviti pertanian dan perindustrian, pembakaran bahan api fosil, proses perindustrian dan rawatan air sisa. Seterusnya ialah klorofluorokarbon. Gas ini dikeluarkan ke atmosfera melalui penggunaan aerosol yang mengandungi CFC dan kebocoran daripada peralatan penyujukan. Yang kelima ialah wap air. Kebanyakan gas rumah hijau bertindak kepada iklim. Wap air meningkat apabila atmosfera bumi menjadi panas. Awan dan kerpasan bertindak sebagai mekanisme maklum balas yang paling penting kepada kesan rumah hijau. Yang keenam adalah hidrofluorokarbon. Gas ini berpunca daripada aktiviti manusia seperti alat penyejuk iaitu penyaman udara daripada kenderaan dan bangunan, pembuatan aluminium dan semikonduktor, aerosol dan pelarut. Yang terakhir sekali adalah HFCS. Berpunca daripada penggunaan dalam peralatan elektrik seperti peralatan pemeriksaan bahan X-ray dalam industri automotif dan pembuatan semikonduktor. Seterusnya adalah langkah-langkah bagi mengatasi gas rumah hijau di kampus UUM. Yang pertama adalah menggunakan petrol tanpa pelambung. Penggunaan petrol tanpa pelambung adalah sangat berkesan untuk mengurangkan asap hitam daripada kenderaan. Contohnya adalah petrol tanpa pelambung iaitu RON 95. Kesannya adalah udara lebih bersih kerana mengurangkan
pembebasan karbon monoksida dan sulfur dioksida ke udara. Yang kedua adalah berkongsi kenderaan. Enjin kenderaan yang melaju berjam-jam lamanya akan menghasilkan haba yang banyak. Penyelidikan saintifik telah membuktikan bahawa kepekatan asap dalam kenderaan yang sedang melaju adalah lebih tinggi berbanding udara luar sesebuah kesesakan lalu lintas tersebut. Yang ketiga adalah mengurangkan penggunaan barangan CFC. Untuk membendung masalah gas rumah hijau, kita perlu mengurangkan penggunaan bahan CFC. Antaranya ialah dengan mencari bahan alternatif lain bagi menggantikan penggunaan klorofluorokarbon dalam pelbagai industri. Dalam hal ini, pihak tertentu seharusnya meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan dalam mencari bahan ganti klorofluorokarbon. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pemanasan global. Definisi bagi pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, CO2, klorofluorokarbon, CFC dan bahan-bahan pencemar lain. Jadi, mengapakah suhu bumi semakin meningkat? Haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap dalam atmosfera oleh gas rumah hijau. Seterusnya adalah langkah penggunaan tenaga lestari bagi mencegah pemanasan global. Saya mencadangkan langkah penggunaan tenaga tersebut adalah penggunaan teknologi hijau. Penggunaan teknologi hijau dapat memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau turut membantu pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup dengan lebih baik. Kita boleh hidup dengan lebih lestari jika kita menjadi seorang yang lebih celik alam sekitar, belajar daripada alam semula jadi, hidup dengan lebih sederhana. Dengan menggunakan teknologi hijau ini di kampus UUM, tahap pemanasan global di kampus pastinya akan berkurang. Dalam masa yang sama, ia akan mempromosikan kecekapan tenaga di kampus. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Ibn Hashim dan nombor matrik saya adalah 277943. Jadi, saya akan menerangkan apa itu kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga bermaksud menggunakan kurang tenaga untuk melaksanakan tugas yang sama, iaitu menghapuskan pembaziran tenaga. Dan sebab kenapa kita perlu menggunakan tenaga dengan cekap adalah kerana ianya membawa kepada pelbagai faedah seperti mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, mengurangkan permintaan untuk import tenaga dan mengurangkan kos pada peringkat isi rumah dan seluruh ekonomi. Antara faedah lain yang kita akan dapat hasil daripada pelaksanaan kecekapan tenaga adalah mengurangkan penggunaan bahan api fosil kerana sumber bahan api fosil semakin berkurang. Kosnya yang tinggi dan juga penggunaan bahan api fosil menghasilkan gas-gas berbahaya yang boleh membawa kesan buruk kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tingkat pengurusan tenaga. Perkara pertama yang perlu dilakukan dalam menjayakan tingkat pengurusan tenaga ini adalah dengan mempraktikkan penjimatan tenaga terlebih dahulu. Penjimatan tenaga adalah perbuatan atau hal menjimatkan tenaga. Ia berkaitan dengan perihal berjimat atau menjimatkan penggunaan sesuatu. Ini dicapai melalui penggunaan tenaga secara cekap, seperti memadamkan lampu dan peralatan elektrik apabila tidak diperlukan dan tidak lagi digunakan, menggunakan cahaya matahari dan lain-lain. Contohnya, membasuh baju dengan muatan yang penuh ketika menggunakan mesin basuh. Budaya ini perlu diterapkan dengan lebih praktikal agar dapat mendidik diri dengan perkara tersebut sehingga menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seharian. Pembudayaan menjimatkan tenaga merupakan satu keadaan yang menjelaskan bagaimana individu memilih untuk menjimatkan tenaga bukan atas saranan atau paksaan. Sebaliknya, ia adalah kehendak sendiri atas rasa tanggungjawab. Melalui amalan ini, dianggarkan 30% penjimatan tenaga dapat diperolehi. Sekiranya langkah penjimatan tenaga dapat dilaksanakan dengan berkesan, kita boleh terus melaksanakan ke peringkat yang seterusnya, iaitu kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga bermaksud penggunaan tenaga yang kurang untuk menjalankan kerja-kerja yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau output sebenar yang diingini, ataupun bahasa yang lebih mudah difahami,
penggunaan tenaga yang minima untuk menyelesaikan kerja-kerja harian. Contohnya, menggunakan perkakasan atau barangan elektronik yang mempunyai label cekap tenaga 5 bintang. Label cekap tenaga ini bertujuan memberi maklumat yang lebih terperinci dalam membantu pengguna membuat pilihan terhadap barang elektrik yang cekap tenaga. Bintang pada label cekap tenaga ini menunjukkan kecekapan barang elektrik tersebut dalam menjimatkan tenaga. Label yang mempunyai taraf 1 bintang menunjukkan barang elektrik tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang rendah, manakala taraf 5 bintang pula menunjukkan barang tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Ini bermaksud produk-produk yang dilabel penilaian kecekapan tenaga 5 bintang adalah 25% lebih cekap dalam penggunaan tenaga berbanding dengan produk-produk yang tidak cekap tenaga. Terakhir sekali, sekiranya langkah penjimatan tenaga dan kecekapan tenaga dapat dilaksanakan dengan jayanya, kita boleh mengurangkan lagi penggunaan tenaga yang berlebihan dengan menggunakan sumber alternatif yang lain, iaitu daripada sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti angin, matahari dan air. Contohnya, kita boleh memasang panel tenaga solar di atas bangunan untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik seharian. Tenaga solar ini adalah sumber daripada cahaya matahari yang menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Dengan pemasangan panel solar, kos dan bil bulanan elektrik akan berkurang dan dapat menjimatkan kos pembayaran yang perlu dilakukan selain daripada menjaga alam sekitar dan kesihatan manusia. Sekiranya kesemua tingkat pengurusan tenaga ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, ianya akan menjadikan bumi ini sebagai satu tempat yang sangat harmoni kerana kurangnya pencemaran alam dan pemanasan global juga secara tidak langsung dapat diatasi dan dikurangkan. Itu sahaja apa yang dapat saya terangkan mengenai kecekapan tenaga dan tingkat pengurusan tenaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Syazwana Tengku Rasman, nombor matrik 27791. Saya akan menerangkan tentang tenaga, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui serta kepentingannya. Yang pertama ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui terdiri daripada 5, iaitu tenaga solar, biomass, kuasa hidro, biogas dan hybrid solar. Seterusnya ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui terdiri daripada 4, iaitu minyak, arang, nuklear dan gas asli. Seterusnya ialah kepentingan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang pertama ialah boleh diguna semula, yang kedua sentiasa wujud, yang ketiga tidak akan habis yang digunakan. Kepentingan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui pula ialah 1. Ia akan habis digunakan dengan cepat, lalu tidak sempat untuk diganti semula dengan proses semula jadi. Yang kedua, ia sangat terhad. Yang ketiga, ia akan habis digunakan suatu hari nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Razi, nama matrik 27808. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak UiM bagi pengurusan tenaga dan kecekapan di kampus. Jadi terdapat 3 standard Malaysia yang boleh UiM aplikasikan bagi pengurusan tenaga dan kecekapan di kampus ini. Standard Malaysia yang pertama ialah MS1525. MS1525 ini merupakan kod amalan kecekapan tenaga dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui untuk bangunan bukan kediaman. Di standard Malaysia yang pertama MS1525 ini ialah piawaian yang mengambil kira kecekapan tenaga sesebuah bangunan sebagai rujukan untuk menentukan sejauh mana bangunan itu memenuhi piawaian semasa. Jadi bagaimana kita nak menentukan ialah menggunakan indeks kecekapan tenaga iaitu EAI atau kadang-kadang dikenali sebagai indeks tenaga bangunan iaitu BEI. Indeks ini yang paling biasa digunakan sebagai petunjuk prestasi utama iaitu KPI untuk menjejak dan membandingkan prestasi penggunaan tenaga dalam bangunan. Seterusnya ialah standard Malaysia yang kedua iaitu MS1837 iaitu kod amalan pemasangan sistem fotovoltaik PV bersambung grid. Jadi standard Malaysia ini menyediakan garis panduan mengenai pemasangan sistem PV bersambung grid, keselamatan elektrik dan juga keperluan perlindungan kebakaran. Objektif standard Malaysia yang kedua ini adalah untuk menyediakan garis panduan mengenai pemasangan sistem PV bersambung grid, keselamatan elektrik dan juga keperluan perlindungan kebakaran untuk orang yang tidak dimaklumkan termasuk pemilik atau penduduk
dan juga pengguna premis di mana tata susunan fotovoltaik ini dipasang oleh pembekal perkhidmatan PV bermaklumat dan juga pekerjanya iaitu juru elektrik yang bekerja dalam sistem ini dan juga pekerja kecemasan. Seterusnya, standard Malaysia yang terakhir iaitu MS2680 iaitu kod amalan untuk kecekapan tenaga dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui untuk bangunan kediaman. Jadi, standard Malaysia ini menyediakan garis panduan tentang pemilihan reka bentuk, bahan dan juga peralatan elektrik. Selain itu, standard Malaysia ini juga menyediakan garis panduan penggunaan tenaga yang cekap termasuk penggunaan tenaga boleh diperbaharui di bangunan kediaman baharu dan juga yang sedia ada. Jadi, ketika tinggal standard Malaysia ini dapat membantu UUM untuk lebih memahami apa itu tenaga lestari dan juga dapat membantu pihak UUM untuk menguruskan tenaga dalam kampus dengan lebih baik dan juga lebih cekap. Seterusnya, pembangunan sistem pengurusan tenaga yang berkesan di kampus. Pertama, penetapan dalam menyediakan objektif dan sasaran program pengurusan tenaga. Kedua, mengintegrasikan teknologi canggih seperti internet, data besar dan pengkomputeran awam untuk mengembangkan pengurusan pintar kampus di UUM. Ketiga, penilaian dan perancangan yang berkesan untuk menetapkan sasaran program pengurusan tenaga yang mahu dicapai. Dan yang terakhir, penerapan sasaran prestasi teknikal dan mengenal pasti potensi-potensi penjimatan tenaga yang melibatkan kajian teknikal atau lebih dikenali sebagai audit teknikal tenaga. Berikut merupakan sistem pengurusan pintar kampus YTL. Sistem pengurusan pintar kampus YTL dapat memantau, menganalisis, mengurus penggunaan tenaga elektrik secara terpusat dan dapat menetapkan kaedah pembayaran. Prabayar yang dapat memudahkan proses pengecasan, mengawal beban dan jenis elektrik dan dengan berkesan dapat mencegah kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan elektrik yang tidak betul di asrama pelajar ataupun fakulti. Fungsi sistem pengurusan pintar kampus YTL ialah penggunaan air masa yang nyata dihantar ke meter elektrik dan didapatkan pada LCD meter elektrik. Yang kedua, meter tenaga elektrik mempunyai fungsi pengenalan dan kawalan yang berlebihan. Yang ketiga, menyokong pra-pembayaran dan pasca pembayaran dalam model prabayar bil air digabungkan dengan bil elektrik. Seterusnya, ia dapat membantau dan menganalisis penggunaan air dan elektrik sekolah. Dan yang terakhir, sistem pengurusan pintar kampus YTL dapat memantau, menganalisis dan mengurus penggunaan air dan elektrik secara terpusat. Kesimpulannya, pihak pengurusan Universiti Utara Malaysia mestilah mengambil langkah yang awal dalam menerapkan penggunaan tenaga lestari di kampus. Hal ini kerana apabila pengurusan UUM menerapkan penggunaan tenaga lestari ini, kesan buruk terhadap alam sekitar dan pembaziran tenaga dapat dielakkan kerana tenaga lestari merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Pihak UUM juga bukan hanya perlu menumpukan isu ini dari aspek teknologi, kesedaran individu juga perlu diterapkan kepada pelajar di UUM. Kesedaran tentang penggunaan tenaga ini perlu ada pada para pelajar di kampus bagi mengurangkan serta menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Hal ini kerana tenaga elektrik dijanakan daripada sumber-sumber asas seperti tenaga hidro, gas asli, minyak mentah dan arang batu. Sumber-sumber ini dikenali sebagai tenaga lazim dan akan meluput mengikut peredaran masa kerana tenaga seperti ini tidak boleh diperbaharui. Oleh itu, tenaga elektrik perlu digunakan secara cermat dan bijaksana. Sekian, terima kasih.